Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ajma'in wa ba'du. Kata Musannif rahimahullah taala, kita pakai 137 perenggan 775. Wa asyara li dhabitil kulli biqawlihi wa yahrumu min ar-ridha'i ma yahrumu min an-nasabi wa sabaqa anna alladhi yahrumu min an-nasabi sab'un wa yahrumu bir-ridha'i tilka as-sab'u aidan. InsyaAllah kita nak sambung ni sebuah kitab kita, mahu kita nak jumpa istilah yang kita dah belajar dalam bab susuan itu. Kata Musannif menunjukkan wa asyaral lidhabitil kulli, mengisyarat oleh pengarang kita lidhabitil kulli, bagi satu dhabit, satu catatan, satu qawaid, satu kaedah, satu rumusan yang menyeluruh dalam bab susuan biqaulih, dengan perkataan pengarang ni. Dia kata macam ni, wa yahrumu minar ridha'i ma yahrumu minan nasabi. Haramlah minar ridha'i, kerana susuan. Min tu dengan makna taklil, kerana. Haramlah dengan sebab kerana susuan. Ma yahrumu minan nasabi, barang yang haram ia kerana keturunan. Kata dia, sabaqa anna alladhi yahrumu minan nasabi, telah terdahulu pelajaran kita dah belajar, sebut dah. Tak ada nak sebut sekali lagi insyaAllah. Kata dia, telah terdahulu orang yang haram minan nasabi sab'un, ada 7. Jadi kata dia, fayahrumu birridha', maka haram juga dengan sebab susuan ni. Tilka sab'u, 7 yang demikian itu aidan juga. Kaedah susuan kita dah bagi formula itu, dia seolah-olah macam mana fahaman Melayu faham angkat, anak angkat tu. Patutnya itulah fahaman susuan. Tapi orang Melayu anak angkat yang dibuat macam anak susu. Anak susu tak pernah menyusu siapa pun. Dan kaedah kita susuan, kalau sebab saya lelaki, kalau sebelum susuan bab nasab, haram dengan saya 7 keliling mak ke atas tu. Ummahatukum urimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Oh yang ni tak ada. Antara yang mahram sebab keturunan ni adalah mak ke atas, anak ke bawah, anak perempuan. Kalau di sebelah saya, mak saya, saya sebut sekali lalu lah, saya panjang-panjang sangat tak. Sekali lalu. Anak perempuan saya, 2. Adik-beradik perempuan saya, 3. Sama ada adik-beradik tu kakak saya ataupun adik saya yang perempuan. Juga kita dah belajar dulu, bila sebut adik-beradik saya, sama ada yang sibuk sebapa, seibu. Sama hukum dari segi mahram dia. 3 adik-beradik. Kemudian mak menakan sebelah bapa, yang tu dipanggil ammah, 4.
Maksudnya adik-beradik bapak kita. Yang lelaki. Yang perempuan, adik-beradik bapak kita. Yang perempuan, kalau nisbah saya. 4. Untuk adik-beradik mak saya yang perempuan. Tu dipanggil khalah. 5. Saya langkah saya tak. Kau di masa nikum mahatukum. Manalikum makhatukum. Mabanatul. Abi mabanatul akhi. Anak menakan. 5 anak. Buat selu kan ni. Allah SWT. Mak, anak, adik-beradik. Mak menakan sebelah bapak, mak menakan sebelah mak. Anak menakan daripada adik-beradik lelaki, anak menakan perempuan daripada adik-beradik perempuan. Saya, adik-beradik saya tu, yang lelaki, anak dia yang perempuan. Anak betul dia. Yang tu mahram saya. 6. Adik-beradik perempuan saya, anak dia perempuan dia tu. Tu 7. Okay. Jadi kalau ada susuan, contoh, ni saya, isteri saya menyusukan, saya ambil satu orang anak, tak cukup 2 tahun, bagi susuan kat dia, syarat 5 kali, tak syarat kenyang. Dobit dia 5 kali, bukan kenyang. Yang tu pun ramai orang ambil mudah faham tu, dia kata 5 kali kenyang. Tak, bukan 5 kali kenyang. Kali je, kenyang tak syarat. Dia tak syarat kenyang. Syarat dia kali. Kira kali. Kali tu pun sekali tak selesai. Itu selesaikan tu. Pasal hari tu rasanya saya tak detailkan kali tu. Walaupun satu masa dulu saya pernah cerita hal tu. Jadi kalau isteri saya susukan 5 kali, anak-anak tu pula 2 tahun ke bawah, tahun pun tahun Islam, tak cukup 2 tahun lagi, disusukan 5 kali, maka anak tu akan jadi anak susuan saya. Jadi saya hukum bapak susu. Kalau anak tu lelaki, mana yang saya tak boleh kahwin dulu, tadi dia tak boleh kahwin lah. Pasal dia masuk dalam keluarga saya. Cuma kalau nisbah dia masuk dalam keluarga saya, 7 yang kalau saya punya kondisi tadi sebagai mak saya, anak saya, adik-beradik saya, mak menakan sebelah mak, mak menakan sebelah bapa, untuk anak menakan sebelah adik-beradik lelaki, anak menakan sebelah adik-beradik perempuan. Itu adalah mahram. Jadi serupalah 7 siapa yang menyusu. Okay, kita buat misal kelain ni. Misalnya katalah kita kecil-kecil tu menyusu pada satu orang. Menyusu. Okey. Tu mak susu kita. Anak susu macam mana? Anak susu saya sebut isteri saya tadi. Isteri saya susukan dia. Tu hukum anak susu saya. Anak. Adik-beradik susu macam mana? Kita menyusu. Siapa yang daripada ibu tu bagi susu kat siapa yang pernah disusukan, sama ada anak dia sendiri ataupun anak daripada orang lain yang pernah menyusukan dia, itu adalah adik-beradik saya. Itu adalah adik-beradik saya. Kalau anak dia pula tu bukan syarat yang menyusu sekali. Menyusu sebelum, menyusu selepas, menyusu daripada bapa yang ni, ataupun dulu dia kahwin dengan orang lelaki lain, suami dia lain, ada anak yang pernah menyusu daripada dia, sama ada dapat anak daripada suami hak tu, dah bercerai, ni bapa lain pula kahwin, dapat anak. Yang ni saya menyusu lah ni. Semua yang pernah melalui susuan dengan dia, yang lahir daripada dia, menyusu daripada dia, semua tu adik-beradik saya. Itu adik-beradik susu. Okey, mak saya tu, mak susu saya tu, adik-beradik dia yang perempuan, itu mak menakan susu saya. Macam hukum mak menakan saya sebelah mak. Bapa susu saya tu,
adik-beradik dia yang perempuan, itu adalah mak menakan sebelah bapa. Hukum mak menakan sebelah bapa. Lepas tu, adik-beradik susu saya tadi, yang lelaki ataupun yang perempuan, dia orang kahwin, dapat anak perempuan. Anak perempuan daripada adik-beradik lelaki saya, tu anak menakan susu saya, anak menakan melalui adik-beradik saya yang perempuan tadi, dia kahwin, dia beranak, dapat anak melalui dia, yang tu ialah anak menakan susu daripada adik-beradik perempuan. Tujuh. Jadi apa yang kaedah faham mahram dengan nasab, itulah kaedah faham mahram dengan susuan. Ada orang kadang dia urai dua saja dengan nas. Nas yang memang sebut, ada kita dah bicara dah, itu memang dua. Tapi selesai ambil semua Quran hadis, kesimpulan dia, yang ni Quran ni yang disebut yahrumu minar ridha ma yahrumu minan nasabi. Jadi siapa yang tujuh dengan sebab susuan keturunan itu, itulah tujuh yang haram dengan sebab susuan. Tujuh yang haram sebab keturunan, itulah tujuh haram dengan sebab susuan. Ya, tujuh. Boleh tak? Cuma susuan ni, orang Melayu kita tak berapa praktikal dalam bab susuan. Dah ada hukum susuan pasal memang Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, dia kecil-kecil pun ada dua ibu susu dia yang utama kan. Siapa? Halimatul Sa'diyah dengan Suwaibatul Aslamiyah. Dua orang ni ialah ibu susu Nabi SAW. Dah ada adik-beradik susu dia. Kita lah pula tak apa kenal siapa mak susu, adik-beradik susu dia. Sepatutnya Rasulullah ni kita kenal semua. Itu satu hal. Memang ada adab yang tu, ada konsep, satu syariat kita ada. Dan kaedah susuan ni, dia kaedah apa sebenarnya? Dia kaedah nasab keturunan ni satu. Lepas tu, nasab keturunan ni nak buat apa? Dia adalah salah satu asbab pembakaan. Baka. Allah. Katalah misalnya ada wanita ni, dia cerdik. Lelaki, suami dia pun cerdik. Yang ni hafiz Quran, suami dia. Perempuan ni, ibu hafiz Quran. Bapa, tok guru ahli ulama. Katalah gitu kan. Suami dia macam tu. Bapa ni, suami dia macam tu. Anak kita ni, kita kutub lahak. Boh pergi itu senang. Bini kita, minah rock. Boh pergi itu kan. Nak bagi anak ni supaya dapat baka orang baik macam mana? Bagi susu 5 kali kat dia. Seolah-olah baka dia orang tu dapat dalam, pasal bayang nak hukum syarak ni bila dia jadi hukum anak susu. Maksudnya hukum seolah-olah macam benih dia, sperm dia dan ovum daripada ibu ni masuk ke anak ni. Satu kalau yang ni anak mak saya sebut hafiz, bapa tok guru. Yang ni pula satu ibu lagi kita ambil. Yang ni mak cikgu, bapa hakim syar'i. Cari yang elok-elok kan. Bagi susu dengan orang elok. Okey tak? Hukum baka dia orang tu hingga dapat. Nak kongsi-kongsi baka mana boleh? Mana boleh seorang perempuan ambil baka engineer satu, baka ni satu, ni baka satu, nak mampu tu. Boleh faham maksud saya nak mampu tu? Mana boleh itu? Mana ada syariat? Jadi zina tu. Alhamdulillah. Jadi kaedah untuk ada macam-macam benih keturunan ada ni, kaedah disusuan. Cuma yang ni tak praktik lah. Saya kata tak praktik, Melayu tak praktik. Benda ni pula ni momok kan, tambah orang barat. Orang Yahudi dia cerdik-cerdik, antara sebab dia pasal anak-anak dia disusukan sama dia. Dia cari siapa profesor cerdik-cerdik tu. Mana anak-anak mereka disusukan kepada ibu-ibu, pada wanita-wanita mereka yang melahirkan anak yang ada susu. Anak mereka ni dia bagi susu ke anak-anak profesor. Lepas tu keluar profesor-profesor. Yang kita macam mana?
Pihak-pihak lah sampai kiamat. Sebab memang antara salah satu sebab cerdik ni faktor pembelajaran suku dan faktor pembakaan, dan antara kaedah pembakaan yang syar'i adalah melalui proses susuan. Ya. Satu, kita tengok nak bagi anak kita cerdik-cerdik, tengok siapa cerdik, bagi menyusu kat dia lain. Pasal apa tu? Nak bagi dapat baka tu. Pasal bila pula tu hukum haram dalam keluarga tu. Dan kat dia ada dua mak. Mak asli satu, mak susu satu. Kekeluargaan pun besar kan. Keluarga besar. Jadi mak ni ada, mak ni ada, mak ni ada, mak ni ada. Kita pun malah ada mak angkat seronok. Mak angkat dia bukan ada apa pun. Mak angkat ni aku angkat kau jadi mak. Saya buatlah awak sebagai anak angkat saya. Angkat seronok. Seronok gitu je lah. Tapi hukum syarak, mak angkat tu boleh angkat sekali. Mobil masuk esok ni. Masuk angkat sekali apa? Boleh kahwin dengan mak angkat tu. Ataupun buat kakak angkat. Kan kita memang masyur dulu. Saya zaman saya sekolah dulu pun masyur sangatlah nak angkat. Abang angkat, kakak angkat ni. Betul tak? Saya ingat saya je. Dia orang sama tak? Orang hantar surat kat saya nak buat adik angkat, nak buat abang angkat ni punya ramai. Saya tak layan je. Dia pasal dalam memang suasana sekolah tu. Masa saya sekolah kebangsaan tu, saya tingkatan 1 ada orang hantar surat. The first month during my secondary school. Tingkatan 1. Bulan pertama ni ada orang hantar. Tak payah sebut nama kan. Nama tak payah sebut lah. Ingat nama sampai lah ni tu. Dia tulis nak buat sebagai abang angkat. Satu kelas pun. Tapi nak buat abang angkat. Mana dia berkenan saya tak tahu. Sekolah kebangsaan tak layan. Tak adalah abang angkat, adik angkat. Saya habis SPM masuk sekolah agama. Betul 26 makan Datuk tu. Tahun pertama masuk mengaji ada orang perempuan hantar lah nak buat abang angkat. Untuk abang angkat. Bila saya tahun 4 pun ada nak cerita tentang suasana abang angkat ni. Yang tu lelaki pula ada 3-4 orang. Saya nak buat ustaz sebagai masa tu. Dia tak panggil saya ustaz. Dia panggil saya abang mat. Panggil abang. Lelaki. Yang ni lelaki. Saya nak buat abang angkat. Saya pun tak kerti nak buat angkat-angkat ke mana. Tak kerti saya kata. Tak pandai. Saya nak cerita apa? Memang maksudnya suasana angkat ni pada saya. Tu saya sebut kat saya lah. Orang lain saya tak tahu lah kan. Tapi dengan tu saya menilai. Angkat-angkat ni famous dalam masyarakat. Saya ada seorang kawan. Nama dia nak sebut dia ada. Hak tu Masya Allah. Dia orang Jawa. Mulut memang ramah. Mana dia pergi semua dapat mak angkat. Mak angkat, pak angkat, mak angkat, pak angkat, mak angkat, pak angkat, mak angkat, pak angkat. Mana dia pergi? Saya pelik dengan dia ni. Saya pelik dengan siapa? Ada je orang minat kat dia. Lepas tu minat ni memang orang kata apa? Kalau saya orang minat kena minat mengaji je. Tak ada tak minat jadi anak angkat tak mampu je. Apa saya nak sebut? Dia tu memang siap. Ni lama tak main orang mak. Bila nak singgah. Macam mak betul ya. Lama saya tak jumpa dia. Saya nak tanya mak angkat dia. Berapa mak angkat kau dalam ni? Saya nak tanya tu kalau saya jumpa dia. Apalah. Tapi memang ada macam tu. Baik. Saja ke sana sikit. Pasal cerita angkat-angkat. Seronok ada mak angkat. Bayang tengok. Pergi sana ibu susu. Pergi sini ibu susu. Pergi sana ibu susu. Pergi sana ibu susu. Dan pula tu angkat-angkat dia angkat itu ya. Ibu susu ni maksudnya. Adik-beradik. Anak mak susu kita tu. Semua tu buku adik-beradik kita. Pergi sini ada adik-beradik. Pergi ramai adik-beradik. Adik-beradik susuan. Ya, betul. Suami baru bapa tiri. Hukum bapa tiri. Itu hukum bapa suami pada mak susu. Kalau andai kata saya perempuan, mak susu saya tu, mak saya susu saya tu adalah bapa susu betul lah ni, cerai, kahwin lain. Saya perempuan, bapa susu tu tak boleh kahwin dengan saya.
Bapak baru tu tak ada kahwin dengan saya. Pasal hukum saya anak tiri. Kalau saya anak betul, tu bapak tiri saya. Macam mana anak betul tu bapak tiri saya? Anak susuan pun tu bapak tiri saya. Itu kita dah nak kenal bab susuan dengan bab keturunan. Boleh. Buat bank susu kaedah bank susu ni, asal kaedah kita sabit susuan 5 kali sabit anak susu. Dengan syarat bawah daripada 2 tahun. Bila ada bank susu ni, ambil ibu susu, ambil susu orang ni yang campur-campur, buat bank susu. Lepas tu dibuat susu segera kan dia. Boleh tak? Susu lembu boleh buat susu segera, susu ibu boleh buat je kan? Tak tahu sudahlah, dengar je saya kata. Memang boleh naik pun. Dia orang buat bank susu, ibu pun perah-perah dia nak beli ke macam mana dia nak kumpul ibu susu satu Lepas tu bagi anak-anak ni apa? Susu apa buah misalnya S susu I saya nak reka nama tu kan. Formula S BU kan. Susu ibu lah nak cerita kan. Maksudnya ni susu tin tapi susu ibu. Tak ada campur apa-apa. Susu ibu original punya. Tapi dijadikan serbuk susu. Dikeringkan lah maksudnya. Powdered milk. Apa saya nak sebut. Kaedah kita bila sabit siapa ibu susunya baru sabit mak susu. Jadi kalau daripada bank susu memang susu ibu. Tapi tak tahu ibu mana-mana. Maka tak sabitlah keturunan tu. Macam mana pun tak diajar dalam kaedah kita buat bank susunya tu. Jadi kalau nak buat juga bagi pasti siapa ibu susu yang tertentunya. Memang satu masa dulu kan ada isu kanak-kanak tercekik dengan sebab dekat yang asuh budak ni panggil apa? Nursery kanak-kanak ni kan. Ada yang kadang memang baju susu tepung je, baju. Yang tu pun tak kena gaya, yang cirit, sakit perut lah macam-macam tu. Allah. Jadi dia orang cadangan supaya mana yang duk minum susu tepung tu jangan bagi susu tepung, tapi buat bank susu. Ni tu lah kan. Dia punya saranan dulu ni tu. Supaya diberikan susu ibu kepada bayi yang belum cukup daripada 2 tahun ni. Nak buat tu satu hal, tapi kalau ikut dari sikit syarat tak ada macam tu. Kalau nak buat, bagi seriously siapa yang anak yang nak ambil daripada susu nak jadi, ibu nak jadi bank ni, pastikan dengan pastinya pasal dia menyabitkan bak keturunan. Kalau katalah ada minta bantuan Sulawesi untuk susu. Macam mana? Perah, hantar ke hospital. Perah. Betul? Pergi hantar, dibuat serbuk apa, buat buku ataupun bekukan dia, posterkan dia, hantar dekat Sulawesi untuk bantu ibu kanak-kanak yang kehilangan ibu di Palu sana. Katalah itu. Macam mana? Nak menyimpun pun punya pasal lah. Pasal tu pasal tak adalah haram mutlak tu. Tapi kita diajar dalam syarak pasal istilahnya mana-mana yang boleh menyebabkan faktor keturunan ni dia tak boleh dibagi sewenang-wenang. Bahkan kalau isteri, sikit ada sebut ini. Untuk isteri ini menyusukan kepada mana-mana perempuan untuk jadi anak susu dia, keizinan suami adalah perlu. Pasal bila dia susukan memang sabit susuan walaupun suami tak izin. Tapi untuk dia nak buat anak susu tu, dia perlu meminta keizinan. Dan memang ada kaedah fiqah kita belajar, kalau mana-mana isteri yang dia nak buat pasal dengan suami dia, kadang-kadang antara sebabnya dia bagi susuan. Katalah misal saya, ada ahli jemaah kita ni, contoh. Dia minat saya nak buat menantu, tapi anak dia kecil lagi. Anak dia perempuan kecil lagi. Tapi nak buat saya jadi menantu. Bukan anak saya. Dia nak saya. Dia nak saya. Jadi mak ayah dia pun
saya nak ngaji dengan ustaz senang. Saya nak ustaz jadi menantu saya. Kahwin dengan siapa? Anak kecil lagi. Umur baru 2 bulan. Boleh akad nikahan? Tak boleh. Ni kena kepala otak tak betul ni. Belajar dah bab tu dulu. Boleh tak? Kenapa tak boleh ke kanak-kanak lagi? Wali mujbir. Bapak boleh, datuk boleh. Syarat kufu apa? Kufu tak? Dia orang nak agama, saya orang agama. Kufu. Kufu tak kira dengan umur. Pandai? Alhamdulillah. Umur tak mensyarat. Kufu bukan dengan umur. Kufu adalah dengan faktor agama. Faktor kufu adalah faktor keturunan. Faktor agama. Faktor kufu ialah faktor pekerjaan. Ni pun ada bab dia. Ada sekali lalu kita sentuh dah itu. Jadi dikahwinkan dengan kanak-kanak umur 2 tahun tu. Tak sampai 2 tahun tu. Sah dekat nikah. Cuma takkanlah saya nak pakai budak 2 tahun. Gila kan. Dan Sayyidina Aisyah pun kalau ikut sejarah yang kita masyhur dengar, Sayyidina Abu Bakar nikah kan dengan Sayyidina Aisyah. Dengan Rasulullah. Aisyah dengan Rasulullah. Umur 7. Pakai. Okey. Ini 2 bulan. Takkan saya nak pakai. Tapi sabit tak perkahwinan? Sabit. Mak ayah budak tu, mak mentua saya lah. Jadi saya nak pergi ngajar bila-bila boleh. Okey, saya nak sebut apa? Isteri saya ni, dapat madu tak? Dapat lah. Betul buat macam mana? Jealous tak? Contoh je. Kita nak cerita buat susuan ni. Jealous tak? Okey, buat macam mana? Ambil bagi susu 5 kali. Ni apa jadi? Bila bagi susu 5 kali, apa hukum? Yang ni anak susu saya. Lepas tu kalau tengok sudut isteri tu, yang ni mak susu isteri saya. Boleh faham saya buat apa? Apa jadi? Tercerai dua-dua. Tercerai dua-dua. Pasal apa? Yang ni jadi anak susu saya. Yang ni jadi mak susu saya. Dua-dua saya tak boleh pakai. Cemburu punya masalah, habis dua-dua kena pergi. Saya kahwin 3, satu lagi. Saya buat misal aja kan. Dulu ada bercakap dah sikit. Boleh? Faham kan? Tu yang. Itu yang bila kita faham dekat. Jadi. Tu kalau kahwin nak budak umur 2 tahun lah. Kalau budak umur 20 tahun tak jadi apa lah. Bagi susu tak ada apa lah. Tu pun jaga. Ada fatwa gila punya. Arab Saudi punya fatwa. Kita apa? Mana-mana isteri yang memberikan suami dia minum susu dia, maka suami itu tercerai dengan isteri kerana suami itu jadi anak susu. Astagfirullah. Pelik-pelik dia dengar. Fatwa Arab Saudi tu. Fatwa Wahabi lah. Saya tunjuk tuan-tuan gelap pecah perut. Wahabi tu. Macam mana dia punya hukum tak tahu. Saya pelik-pelik. Wahabi tu pelik-pelik. Yang tu salah satu hukum daripada Syekh dia tu. Bagus tanya tu. Yang tu pun rasa sebut dah itu. Bab susuan, dia hanya mensabitkan bab mahram dan bab aurat. Mahram, perkahwinan, aurat sekali. Salam. Kan? Tapi dia tak mensabitkan bab perwalian dan bab persakaan. Pesaka tak ada. Pesaka dia hanya mensabitkan dalam bab nasab. Dia nasab suami isteri. 3 je. Sebab persakaan 3 je. Perkahwinan, keturunan susuan tak masuk. Yang kedua, perkahwinan suami isteri. Perkahwinan pun suami isteri je. Mak mentua, pak mentua tak masuk. Menantu tak masuk. Perkahwinan maksudnya suami isteri je. Yang ketiga, bab merdekakan hamba. 3. Susuan tak mensabitkan persakaan. Okay. Yes. Okey, asal kita nak bicara tentang
Susuan tu tentu je lah. Ke depan ni kalau ikut bab nikah. Cuma saya sebut ni, saya nak sebut 5 kali kan. Pasal dobit kita 5 kali. Bukan kenyang. Ramai orang sebut lain pasal. Pasal dia sebut ni pasal kadang tak ngaji fiqah pun. Kadang dengar-dengar gitu je. Tak tengok perincian ulama. Dengar saya nak sebut sekali lalu. Macam mana nak kira 5 tu. Dobit dia 5. 5 tu apa? Kali. Macam mana nak kenal kali? Dia ada kaedah uruf nak kira kali. Uruf ni dia kadang-kadang tengok iktibar mak, kadang-kadang iktibar anak. Saya terus saya buat misal kali dulu. Betul lah 11. Isi air. Ada jak. Tuang. Minum. Faham isyarat saya tak? Berapa gelas? Berapa kali? Gelas 2 kali 1. Ni baru nama sekali minum. Walaupun saya nak mengadap ni. Dia tarik dah tu. Pukul 12. Cik, buat kerja. Pukul 2. Tadi pukul 12. Pukul 2. Ni dekat Afrika lah. Tak masuk Johor lagi. Johor kena semayang dulu. Pukul 3. Bagi habis. Berapa gelas? 1 je gelas. Berapa kali? Kali. Tak. Sekali. Walaupun masa yang panjang tu. Pasal saya bukan nak tinggal minuman tu lagi. Saya masih duduk minum tapi sambil tu buat kerja. Kali. Bagi faham ni dulu. Faham bab susuan senang je. Kali. Okey. Macam ni. Dia tarik dah tu. Berapa? Jom. Pergi dah lain. Sedap tu. Duk. Berapa kali? Berapa gelas? Tak ada gelas pun. Mau rasa tak sedap. Tinggal lah. Berapa kali? 2. Ni 1. Ni 1. 2 kali. Macam ni tempat lain. Walaupun tak ada. Tapi minum je lah. Kalau tak minum langsung, tak ada lah. Jadi nama 2 kali minum. 2 tempat dan 2 kali. Yang tu saya sebut uruf nak kira kali minum kat kedai. Tengok saya buat misal. Misal ni senang faham. Ingat main mati. Dengan praktik pun misal. Tak, orang tak sangka nak buat apa tu. Okay. Lenguh lah. Berapa kali? Berapa tek? Saya kali sini pula 1 kali. Yang sabut kepala budak ni. Lenguh lah tu. Sejam sebelah. Susu lagi. 3 kali-kali. 1, 2, 3. Berapa kali? Sekali. Sagi saya buat kesimpulan. Saya tak tunjuk dulu bagi kenal. Sagi saya bagi formula. Okey. Bagi susu ni. Bagi susu. Rupanya budak ni susu ni. Dia tidur. Lena budak ni. Lena. Okey. Dah lena tu. Bergerak sikit. Pak isap balik. 1 ke 2? 1. Lagi saya bagi formula. Saya nak bagi wording, dobit, format dia tu. Nak kira. Okey. Macam ni pula.
Budak ni menangis. Budak ni menangis. Lagi menangis pujuk senang je ni. Lagi pak senyap. Wah. Isak. Wah. Tak nak. Bagi susu. Senyap. Berapa kali? 2. Itu pula. Kenapa 2? Tu nak tanya. Tu nak kira kali tu. Terus bagi. Okey, bukan. Dobit nak kira kali ni satu. Kehendak ibu dan kehendak anak. Antaranya baru tengok masa. Masa tu benda nombor 2. Dia menurut belakang. Benda besar adalah kehendak ibu dan kehendak anak. Jadi, tak saya buat yang terdekat tu. Dia nak minum. Dia tangis. Tak nak. Dia tak nak susu ni. Mak dia macam ni. Paksa tak? Anak dah tak nak lah. Paksa tak? Apa? 2 kali. Pasal anak dah putus susu. Dia tak buat. Paksa tak? Tak nak ni. Bagi sini. Okey, siap. 2. Yang tu 2. Susu. Dia bukan hisap. Dia gigit. Ada gigi tak tu? Tak pernah menyusu tu. Dengar tak tu? Anak-anak saya semua menyusu. Saya pun menyusu dulu kan. Saya menyusu kat mak saya lah. Apa saja cerita ni. Tak nak bagi lah. Sakit lah tu. Macam mana? Lepas tu? Budak ni lagi. Wah. Kesian pula. Sakit juga. Macam mana? Bagi pula belah ni. Berapa? 2. Pandai? Nak pandai lah tu. Kenapa 2? Pasal mak dah tak nak bagi lah tadi. Sakit lah. Tapi tengok menangisnya pasal. Anak nak lagi. Tengok. Anak nak tapi mak dah tak nak lah. Walaupun anak nak, mak tak nak, 2. Tak ada dah. Jadi kali tu jadi 2. Satu. Kalau faham tu, boleh nak jadi 5 tu macam ni. Bagi minum. Betul? Cabut. Memang niat cabut, tak nak bagi. Lepas tu? Bagi lagi. 2. Satu ke syarat kenyang. Cabut lagi. Bos ini pula untuk meyakinkan cabut dan tak nak tu. Tak nak pun sekadar untuk bagi nama kali itu je. Sah. Cabut. Apatah lagi bagi minum. Lagi petang pula sekali pula. Tu memang 1, 2, bahkan berbilang 2, 3. Okey. Sama ya misalnya. Ibu duduk tidur ni. Ibu duduk tidur. Anak mari nyek. Pak. Minum susu. Dah habis belah ni, dia kali belah ni pula. Habis belah ni, dia kali belah ni pula. Apa kali? 1. Macam apa? Mak tidur tak ada kehendak apa-apa. Mak bagi je. Tapi anak tu yang tukar kiri kanan. Berapa? 1. Ni duk menyusu ni, mak ni menyusu. Kita, abang ni, kakak dia. Mesti, dia pun gelak. Isyak balik. Apa kali? Kenapa pula? 1 ke 2? 1. Kenapa? Pasal ada orang kacau. Dia gelak. Lepas tu dia minum balik. Dia memang nak menyusu. Mak pun nak bagi. Tapi orang kacau. 1. 1 kalau tidur ni. Mak tidur, anak pun tidur. Malam. Syap. Tapi ni duduk kat susu ni. Jaga isap. Berapa kali? Selagi duduk satu pembaringan sampai pagi, walaupun banyak kali, 1. Dia tak ada waktu dobit khas untuk jarak waktu tu. Atas nama dah bagi ada teguk yang ditelan dengan memang kehendak nak diputuskan sama ada di pihak ibu. Selalunya dobit mudah nak kena ibu lah. Anak ni kena tengok ada psikologi nak faham. Dia tak nak, kita paksa. Cabut, waktu kita bagi pula, tu dia akan buat.
Jadi 2. Atas nama masa tak ada. Dia satu. Dia bukan kira kenyang dan kira masa. Okay. Tapi kalau dah memang pagi sekali, untuk tengok mak dia pergi kerja apa, lapar, kesian budak ni, pagi lagi sekali. Untuk esok pula, pagi pula sekali lagi. Memang setiap hari lain-lain tu, kali-kali lah. Berkali-kali lah namanya. Boleh. Yang ni saya nak bagi contoh, walaupun dalam satu majlis, walaupun satu masa, jadi ada perkiraan dia, nanti dia akan jadi tak ada dah. Maksudnya dia berbilang. Dia hukum nanti 2. Kalau 3 pun 3. Kalau 4 pun 4. Okey. Boleh kot saya sebut dengan sedikit kaedah perkiraan macam mana nak kira kali. Dia istilah niat tu maksudnya memang dengan sengajanya ibu tersebut untuk mengkalikan susuan. Kalau katalah memang saya nak buat budak ni bagi anak susu, tak apa, boleh buat. Jadi dia pun bagi bagi minum. Cabut. Ni satu dah ni. Bagi belah ni pula. Untuk confident kan kata dicabut tu dengan niat putus tu kan. Satu. Ada saksi pula tengok. Adik-beradik semua orang yang nama sahabat susuan ni 4 orang perempuan. Saksi. Untuk confident kan memang susuan tu berlaku. Minum. Kalau ada saksi. Kalau tak ada saksi pun hukum sabit-sabit. Tapi bila tak ada saksi, bila nak dakwa payah. Tapi kalau kita faham dia betul memang dia dah susukan, pakailah cakap dia dengan ikrar dia. Tapi kalau kita nak buat pendakwaan apa dengan tak ada saksi, susah. Tapi hukum kalau sabit lah. Okey? Lepas saya sebut apa tu tak sekali lalu. Jadi dia boleh buat 2, 3, 4, 5. Walaupun dalam satu masa. Dalam satu masa. Kalau nisbah ke budak-budak tu, budak tu, kalau nak buat boleh waktu dia tak nak susu. Kita nak bagi dia tidur, dia duduk main. Main, bagi susu. Minum, tinggal cabut, main, pusing pula. Kita ambil dia, apa kali? Pasal apa? Dia tak nak lah. Dia tak nak lah. Itu 2. Ataupun macam mana? Mak tidur, ni, isap susu, betul golek, pusing, ronda, main. Betul golek, main isap pula. Apa? 2. Boleh? Faham? Nak kira kali je. Kalau opah bagi susu pada cucu, cucu tu naik taraf. Jadi anak. Jadi semua anak-anak, semua cucu-cucu opah tu esok, semua hukum jadi anak menakan dia. Boleh? Semua asal sepupu-sepupu dia tu, sepupu dia. Sepupu-sepupu dia tu bila opah ni bagi susu, semua hukum anak menakan dia. Satu opah nak bagi susu kena cerdik ke. Mana yang kata dia ngasuh cucu, betul je kan? Payah-payah nak bagi susu aku turunan aku juga katanya. Bagi. Memang sabit susuan kalau ada 5 kali, bukan 5 lah, 50 kali lah. Dia naik pangkat dari hukum, dia hukum anak lah. Anak susuan, memang cucu. Cucu satu hal. Tapi bila dia susukan, dia hukum jadi anak susu. Jadi, semua adik, mak, anak yang, ini asalnya mak menakar, pak menakar dia, semua jadi adik-beradik dia. Bila semua tu adik-beradik dia, sepupu dia nanti, hukum anak menakar dia pada adik-beradik lelaki dah dia. Semua dia tak boleh nikah. Tak boleh sekupah nikah sepupunya je lah. Tak elok pun nikah sepupu. Taklah haram. Tapi kena jatuh hati minat macam mana? Alamak. Adik susu aku, anak susu aku. Allah. Perah menonggin. Perah menonggin pun dah tak boleh. Saka. Pesaka tak sabit. Pesaka tak nak upgrade cucu jadi anak. Pesaka tak sabit dengan bab susuan. Saya dengar saka ni, saya tanya banyak kali. Sorry. Pesaka. Dia dengan bapak dia taklah adik-beradik. Kalau adik-beradik, maksud kalau yang tu anak tu. Kau martabat adik-beradik
Ha. Memang bapak tu pun mahram dia lah pasal anak dia. Tapi dengan bapak tak ada masalah lah hukuman adik beradik tu. Tapi dengan sepupu dia tu ni dia masalah. Memang dari segi martabat dia hukumannya bapak lah pasal satu susuan. Bapak pun dulu ni lah ibunya, cucu pun ni lah ibunya. Tapi Islam menyusu daripada keturunan sama ni, dia tak menambahkan kecerdikan dalam pembakaan. Satu, saya ada sebut bab binatang. Bela binatang pun kita nak bagi binatang ni, dia ada performance dan pembakaan yang baik. Jangan bagi kahwin yang daripada sepasang-sepasang yang, kalau burung misalnya, keluar sepasang. Untuk kita bela, buatkan sepasang gol tu, dia juga. Adik-beradik tu. Buat laki bini. Anak tu makin kecil, belai-belai, biasanya kurang sihat. Dia nak ni kena cross, kena jauhkan, ambil sepupu. Ni sepasang ni, pastikan dia tak kahwin nama dia. Memang binatang ni bukan adalah hukum tu. Tapi nak sebut dari segi pembakaan, nak sebut kualiti benih. Memang macam tu. Saya ada bela burung, saya ada cerita tak? Tak cerita sini lah. Homo pigeon. Homo pigeon ni burung yang kalau saya hantar kat sini, saya bawa main sini. Saya lepas kat Ipoh ni rumah saya 180 km. Saya lepas dia balik. Dia masuk sarang, masuk kat loft. Saya panggil istilah loft lah. Buat pintu apa. Dia akan balik. Lepas pagi biung, tapi ni musim hujan kesian lah dia. Kalau saya latih dia memang dia boleh balik. Dia boleh balik. Kalau dia ambil sepasang, katalah sepasang ni pun daripada adik-beradik. Waktu daripada dia ni, ni lepas rumah dia tak kerti balik. Dekat rumah pun dia tak kerti balik. Bodoh terbang tu, dia nak cari pintu tak jumpa. Pusing. Ni memang tak boleh hantar jauh-jauh. Sebelah je lah. Pasal apa? Pasal dia daripada adik-beradik. Kutu-kunang, orang kata apa, daripada dia ada istilah orang putih ni, saya tak apa. Dia satu daripada satu benih. Kalau yang ni adalah ni, dah nampak anak yang ni, anak-anak ambil anak ni sepasang ni, bubuh setepat. Ni sepasang. Kita boleh tengok kualiti anak dia tu. Yang ni beranak, dia bertelur esok menetah. Bila dia besar, kita tengok. Dia punya cerdik tu best. Lepas je, dia keluar. Pusing. Dia punya stamina pun kuat. Yang ni 10 minit dah tumpul lah, tak ada terbang lah. Ni setengah jam, dia boleh pusing. Pusing. Hinggap pun dia tak macam ni. Tak macam tu. Sihat, relax. Waktu dia lapar lah macam mana. Dia boleh cari pintu selamba. Masuk. Kita boleh panggil lagi. Makan. Dia mari. Dia letak tangan ni. Makan letak tangan ni. Saya bukan cerita kosong ni. Saya cerita bohong saya ni. Kalau yang memang daripada sepupu. Aduh. Saiz pun kecil. Otak pun bodoh. Ada yang tak mau keluar kandang langsung. Duduk diam. Kalau yang memang kita keluar ni. Sabah yang ni mak lain ayah lain. Ni mak lain ayah lain. Yang ni yang warna hitam. Yang ni warna putih. Yang ni blue bar. Yang ni checkers. Saya sebut nama-nama warna dia. Dia punya bentuk bulu dia. Ni blue bar. Yang ni nama. Ni silver. Bagi kahwin, ni bagi kahwin ni. Tambah pula ni daripada Afrika punya benih. Yang ni daripada Australia punya. Yang ni. Kahwin tu. Tu 400, 500 km boleh balik. Bahkan Homo pigeon ni ada sampai 1,500 km boleh balik. Kalau pergi hulu, hantar saya nak pergi Pasir Gudang ke depan. InsyaAllah. Lupa tak tahulah, dia ada suara lain hari ni. Nak pergi kursus pula sampai Rabu. Hari Khamis nak pergi juga. Tak tahu lah suara adik tak ada. Wallahualam. Apa saya nak sebut ni? Pergi Pasir Gudang, lepas buang. Daripada rumah saya kat 700 km tu. Kalau latih betul-betul dia balik. Pasal dia kena latihan juga. Kalau dekat-dekat minta balik, mana orang balik jauh. Tapi orang taklah bagi special dia. La ilaha illallah apa dia. Dia reti. Dia ada mapping. Tak kepala dia. Dia terbang tu. Dia simpan lah navigation dia. Kita hantar 5 km dia boleh balik. Maksudnya dia punya view terbang tu. Dia boleh buka. Lepas 5 km try 15 km. Dia 15 km tu dia pusing.
Cuk, dia boleh baca, dia balik. Dia rumah. Oh, dengar cerita macam best. Memang best. Saya pula tu macam tu lah. Seronok lah. Dah lepas 15 km, try 25, 30. Lama 50. Boleh 50 km, try 150. Lepas. Tapi dia perlu latihan lah. Kalau tak latihan, dia tak kuat. Dia tak boleh direct. Kerana lepas 3 hari baru balik. Yang tu dia tak kuat. Dia tak ada latihan, tak ada stamina. Makanan pun kena bagi makanan yang berhasiat untuk dia lah. Dia paling dia suka kacang tanah. Gandum ni biasalah. Kacang tanah memang dia suka. Makanan yang cukup favourite, kacang tanah. Kalau dia lapar, tunjuk kacang tanah ni, dia mesti terbang naik. Pasal makanan sedap dia. Dia mesti banyak. Bubuh kat tangan tu, dia liar macam mana pun dia. Mari nak makan. Kalau gandum tak nak. Dedak tak nak. Tapi kacang tanah lagi tau. Okay. Itu akan makanan cerdik dia suka. Burung merpati. Bukan yang ekor kembang tu, bodoh. Yang ni nama dia Homo pigeon. Kalau buka internet, YouTube, dia tulis racing pigeon. Homo ataupun Homo pigeon. Tengok macam mana. Dia orang memang, orang putih ni memang Malaysia je tak ramai orang bela. Tapi ada grup yang bela tu. Allah. Kalau luar negara memang dia orang buat macam tu. Yang tu lah. Orang tu lah. Kalau katalah, esok kalau katalah ibu-ibu beli kat burung saya, yang saya dah latih kan. Bela. Betul je ni. Kalau hantar surat, ikat kaki dia, lepas. Dia balik ke rumah saya. Dia masuk balik sarang ni. Saya tengok, ada. Tengok ada surat tu. Kata, minggu depan tak mengaji. Tentu. Nak madu 10 botol lah. Saya cakap, tak boleh lah bagi berat-berat 10 kilo dia bawa. Tapi memang kaki dia pun ada gelang khas. Umur dia 7 hari, kena bawa gelang. Untuk tahu dia punya spesies kan. Dah tarikh dia. Kalau tamah kita tulis. Ni nombor apa? Saya punya AR2 Andori. Itu saya punya nama. Dekat gelang tu tulis. Nombor telefon pun ada. Nombor pun ada. Misalnya 043. Kalau rajin, catat. Dia bubuh gelang tu berapa bulan. Nak tahu umur dia. Pasal umur 2 bulan, boleh latih lah keluar reban. Keluar reban dah boleh hantar 5 km, 15 km. Ada yang baru umur 2 bulan boleh hantar sampai 200 km. Boleh balik. Seekor biasanya harga seekor 100. Kalau dah latih tu yang boleh balik sampai 400 km, 500 km, 3 km. 1 km 1,000. 500 km, bukan 1 km, 100 km silap saya. Kalau 500 km, harga market dia 5,000. Yang tu orang buat bakar tu. Kalau bapak dia cerdik macam ni, mak pun cerdik macam ni, anak dia buang 2,000 km boleh lari. Tapi kalau yang ni lepas dalam kandang pun tak boleh balik, bagi kahwin dengan hak tengok kandang pun tengok tak keluar tu, bagi kahwin tu, mampus itu je. Ini saya sebut bab pemakan. Tadi saya syarah sana sikit. Memang kaedah bela menentang, kalau bahagian veterina pun mereka akan syarah ni. Okey. Saya kot. Kalau guna botol susu. Juga istilahnya kali. Cuma dia tak dapat macam masalah susu badan. Kali botol ni dia macam kaedah saya sebut air tadi lah. Maksudnya dia terbatas di atas. Bagi minum. Petang pula sekali lagi. Ni sekali. Kalau susu botol dia tak dapat macam mana ibu dengan anak ni. Pasal di atas ada kehendak. Pasal dia tak ada yang direct macam tu. Bila tak direct ni ada hukum 5 tu juga. Dan hukum pun sabit juga. 5 kali susuan. Cuma nak dapat 5 kali tu dia tak macam kaedah bagi susu direct. Lagi. Tak ada nanti panjang umur insya-Allah. Dia sebut masalah aib-aib dalam bab nikah lah. Kahwin-kahwin ni Allah ada masalah lah. Dia tengok gila. Sama ada gila original ataupun gila disebabkan ada gangguan jin.
Dia nikah, saya tengok. Assalamualaikum. Hai, budak. Lagi salam apa pula ni? Saya adalah sahabat kepada isteri Tuan Hamba. Apa kita? Macam mana tu? Nak buat macam mana? Boleh pasal tak boleh pasal nikah? Jumpa depan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الارض من نور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين